Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesihatan, diberi peluang kepada kita, dan pada pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk sambungan bacaan kitab Pati Munyatul Musalli. Kitab ini adalah membicarakan tentang sembahyang. Baik, jadi pagi ini kita akan sambung pula muka surat, pada muka surat 36, iaitu di tengah tu. Tajuk dia sembahyang dibanding ataupun diumpamakan dengan balai raja. Balai ni maknanya satu tempat yang luas. Kalau kita pernah lihat lah balai ni, zaman-zaman dulu banyaklah ketika mana nak diadakan kenduri kahwin ni, kebiasaan orang akan gunakan balai. Balai tu tempat letak makanan tu lah. Tempat kan dulu kalau kenduri kita menggunakan maknanya bergotong royong kan, letak makanan di atas balai dan buat hidangan untuk menjamu tetamu yang datang. Jadi ni balai macam tu lah, balai lah. Jadi sembahyang, tajuk dia sembahyang, qala musannif rahimahullahu ta'ala, sembahyang dibanding dengan balai raja. Tu tajuk dia. Qala musannif, ketahui olehmu wahai orang yang belajar ilmu, bahawasanya sembahyang ini, sembahyang yang kita buat tu lah, dibandingkan dia ni, diumpamakan dia sembahyang tu, dibandingkan tu dengan umpama balai raja. Sembahyang tu diumpamakan seperti balai raja. Balai ni tempat yang luas lah, tempat kita letak makanan. Balai tempat kita letak makanan dan sebagainya lah. Jadi sembahyang ni dibandingkan dia sembahyang dengan umpama balai raja. Balai raja mana tu? Yang disediakan, balai raja tu yang disediakan berbagai-bagai makanan dan berbagai-bagai minuman. Maknanya balai tu dia ada makanan macam-macam, ada minuman macam-macam, yang sangat lazat, makanan, minuman sedap-sedap belakang, yang sangat lazat dan sedap, samalah, lazat, sedap, samalah. Untuk menjamu, makanan dan minuman tersebut tu untuk menjamu akan rakyatnya raja tadi. Jadi balai tu tempat letak makanan, yang kata sembahyang tu diumpamakan seperti balai tu lah. Yang mana balai itu adalah tempat letak makanan, minuman yang lazat-lazat, yang sedap-sedap, untuk dijamukan kepada rakyat raja tadi tu. Qala musannif, dan tiap-tiap makanan dan minuman itu memberi faedah. Makanan dan minuman yang ada di atas balai tadi tu, balai raja tadi tu, memberi faedah, memberi manfaat bagi orang yang makan, yang minum. Qala musannif, dan gemuk bagi orang yang memakan akan dia. Orang yang makan makanan tu, maka dia jadi gemuk lah. Tu maksud dia. Maknanya ada faedah, memberi kita kenyang. Bila kita makan, dia memberi faedah pada kenyang, sedap, lazat dan sebagainya. Dia ada faedah.
Qala musannaf, dan memanggil ia raja akan rakyatnya. Kemudian raja pun panggil lah rakyat dah. Dah balai, di atas balai tu berbagai-bagai makanan, berbagai-bagai minuman. Maka raja pun panggil lah rakyat dia. Panggil sebab apa? Supaya makan akan makanan dan minuman yang sangat sedap dan lazat itu. Maknanya bila dah balai itu dipenuhi dengan makanan-makanan yang lazat, minuman-minuman yang sedap-sedap belaka, maka raja pun panggil lah rakyat-rakyat dia supaya mai makan, mai minum. Tu makanan yang lazat-lazat, minuman yang sedap-sedap. Tu maksud dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, begitu juga sembahyang. Samalah macam sembahyang. Disuruh oleh Allah. Sembahyang tu disuruh, diperintah oleh Allah supaya kita mengerjakan dia sembahyang. Dan supaya kita mengambil manfaat dengan dia, dengan sembahyang tu. Samalah macam sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, dan kita mengambil manfaat dengan sembahyang tu. Dan sedap lazat yang ada mengandungi di dalamnya dalam sembahyang. Dalam sembahyang pun ada manfaat dia, ada sedap dia, ada lazat dia dalam sembahyang tu. Daripada berbagai-bagai doa. Dalam sembahyang tu ada berbagai-bagai doa dan zikir. Dalam sembahyang tu ada zikir dan bacaan dalam sembahyang tu yang dapat memolek akan diri kita sendiri. Tu. Jadi dalam sembahyang pun ada perkara-perkara yang sedap, yang kita boleh mengambil manfaat dengan dia. Iaitulah doa-doa, zikir-zikir, bacaan-bacaan yang dapat memberi kita kebaikan, yang memolekkan akan diri kita sendiri. Tu. Qala musannaf, dan supaya kita syukur. Dan supaya kita syukur, ini berterima kasih kepada Tuhannya, kepada Tuhan yang perintah sembahyang tadi lah. Tu. Dengan tidak mengerja apa-apa larangan. Kita bersyukur tu, tanda kita bersyukur tu dengan kita tidak mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tu tanda kita syukur. Dan dengan mengerjakan sekalian suruhannya, dan tanda kita syukur, kita buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Itu tanda kita syukur. Tu. Baik. Jadi dalam sembahyang pun ada perkara-perkara yang lazat-lazat, yang sedap-sedap. Tu. Antaranya doa-doa, zikir-zikir, bacaan-bacaan, dan sebagainya. Qala musannaf, maka perbuatan sembahyang seumpama makanan. Maka perbuatan sembahyang tu, perbuatan sembahyang tu dia seumpama, dibandingkan seumpama makanan. Dan zikir, tasbih dan doa seumpama bagai-bagai minuman. Perbuatan sembahyang tu diumpamakan seperti makanan, manakala zikir, tasbih dan doa yang ada dalam sembahyang itu diibaratkan, diumpamakan seperti minuman. Maka di sisi arifin, yakni orang yang kenal Tuhan. Arifin ni adalah orang yang kenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Tu arifin. Maka di sisi orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang arifin, bahawasa makanan dan minuman yang terkandung dalam sembahyang inilah sehabis-habis sedap dan lazat. Apa dia makanan dan minuman tu? Perbuatan sembahyang tu lah. Minuman, zikir, tasbih, doa, tu minuman mereka. Dalam sembahyang tu lah. Sehabis-habis sedap dan lazat bagi mereka. Hingga mereka itu golongan arifin tu, orang yang kenal Tuhan tu, tidak sedar. Sampai tak sedar. Tidak sedar kepada dirinya, tak sedar diri lah.
apabila masuk mereka itu dalam semayang. Maksudnya apabila golongan arifin ni, golongan yang kenal Allah tu dengan sebenar-benar kenal tu, apabila mereka masuk dalam semayang, maka mereka tak sedap lah, tak sedap diri. Seperti mana yang saya cerita pun ni lah. Sampai tak sedap apa. Burung hingga atas kepala pun tak sedap. Burung pun tak tahu kata tu adalah orang tengah sembahyang. Burung tu ingatkan tunggul kayu. Pagar ke? Tu. Dan setengah orang-orang soleh yang dulu mengatakan kepada anak isterinya, kalau nak bisingkan nak apa ke, buatlah ketika aku sembahyang. Ketika aku sembahyang aku tak dengar apa dah, aku tak sedap apa dah. Itu orang soleh-soleh yang dulu-dululah. Ni antaranya golongan orang arifin, orang yang kenal Tuhan. Mereka apabila mereka masuk dalam sembahyang, maka mereka tak sedap lah. Tak sedap dah. Sebab apa? Mereka sangat lazat, sangat sedap dengan sembahyang tersebut. Yang mana perbuatan sembahyang diumpamakan seperti makanan. Manakala tasbih, zikir, doa itu diumpamakan seperti minuman yang sedap-sedap, yang lazat-lazat. Itu maksudnya. Kerana apa yang kata mereka ni, golongan arifin ni, bila masuk dalam sembahyang mereka tak sedap, kerana apa? Kerana inilah yang kata sembahyang tu diibaratkan seperti balai raja tu, yang mana perbuatan sembahyang diibaratkan seperti makanan. Bacaan dalam sembahyang, zikir, doa, tasbih itu diumpamakan seperti minuman. Kerana inilah dinama akan sembahyang syurga dunia. Itulah yang dikatakan syurga dunia, sembahyang tu. Sangat lazat, sangat sedap bagi orang-orang yang arifin, orang-orang yang kenal Allah. Tu seperti firman Allah. Allah Ta'ala kata dalam Quran yang kata syurga dunia tu. Firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Tuhan kata dalam Quran. Artinya dan bagi mereka yang takut maqam Tuhannya. Maqam ni pangkat Tuhannya, kedudukan Tuhannya. Kepada mereka golongan yang bertakwa lah, yang takut kepada Allah, dapat kepadanya 2 syurga. Tuhan kata dalam Quran, mereka yang takut kepada Allah, mereka akan dapat 2 syurga. Satu ini, yang pertama daripada 2 syurga itu adalah syurga dunia, iaitulah didapati dalam sembahyang. Yang kata syurga dunia tu dapat dalam sembahyang. Yang ni golongan-golongan yang tertentu sahaja. Seperti golongan arifin, golongan-golongan yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mereka merasakan sembahyang itu adalah syurga dunia buat mereka. Kerana dalam sembahyang mereka sedap. Mereka sedap dengan perbuatan sembahyang, yang mana perbuatan sembahyang diibaratkan seperti makanan. Mereka sedap dengan bacaan-bacaan, zikir, doa, tasbih dan sebagainya, yang diibaratkan seperti minuman. Mereka sangat lezat. Jadi bagi mereka sembahyang itu diibaratkan seperti syurga dunia. Baik. Itu yang pertama. Dan kedua daripada 2 syurga tadi, iaitu syurga yang hakikat, yang hakikilah. Syurga yang disediakan kepada orang yang takut kepadanya. Syurga yang disediakan kepada orang yang bertakwa, yakni orang yang takut kepada Allah, yang akan dapat dalam negeri akhirat nanti. Itu syurga yang hakikat, yang hakiki. Yang pertama tadi syurga dunia. Syurga dunia bermaksud dia lazat. Dia lazat sedap dalam sembahyang tu. Yang ni didapati oleh golongan arifin sahajalah. Orang-orang yang kenal Allah. Iaitulah orang-orang yang soleh-soleh yang dululah. Orang-orang dulu yang soleh-soleh. Itu maksudnya. Baik, kemudian tajuk seterusnya, kesempurnaan sembahyang. Qala musannif, muka surat 37, tengah tu. Kesempurnaan sembahyang. Qala musannifur rahimahullah ta'ala, bahwasanya menghimpun di dalam sembahyang itu 12 perkara. Dalam sembahyang dia ada 12 perkara. Perkara apa? Kesempurnaan sembahyang.
Maknanya kalau tak ada yang ni, maknanya sembahyang itu tidak sempurna. Dia kena ada 12 perkara ini, barulah sembahyang kita itu dikatakan sempurna. 6 perkara, yakni 6 perkara daripada 12 perkara tadi itu, penyempurnaan sembahyang itu. 6 perkara daripadanya sebelum sembahyang. 6 perkara sebelum sembahyang. Tu. Dan 6 perkara lagi dalam sembahyang. Maknanya nak sempurnakan sembahyang itu ada 12. 6 perkara sebelum masuk sembahyang dan 6 perkara ketika sedang sembahyang. Ini dalam sembahyang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan 6 perkara, yakni 6 perkara sebelum sembahyang tu. Sebelum masuk sembahyang tu. Pertama daripada 6 perkara yang sebelum sembahyang tu apa dia? Ilmu. Ilmu tu bahasa Arab, bahasa kita panggil tahu, mengetahui. Tu. Tahu. Dan ilmu sempurnanya, mengetahui secara sempurnanya dalam 3 perkara. Yang kata ilmu tu dalam 3 perkara lah. Ilmu tu. Yang pertama, tahu pada sembahyangnya. Pada sembahyang dia tahu. Dia tahu. Sembahyangnya fardu itu fardu. Dan tahu sunat itu sunat. Dia tahu yang mana sembahyang fardu. Yang fardu dia kata sembahyang fardu. Sembahyang sunat dia kata sembahyang sunat. Dia tahu. Dia boleh beza lah. Dia boleh beza yang mana sembahyang sunat, yang mana sembahyang fardu. Dia boleh beza. Itu maksud dia. Ilmu. Ilmu kena ada. Nak sembahyang kena ada ilmu. Dia boleh beza. Kalau sembahyang fardu dia kata sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat dia kata sembahyang sunat. Tu dia boleh beza lah. Tu yang pertama. Yang kedua, daripada 3 perkara tu yang kita tahu tu. Tahu pada wuduk. Tahu pada mengambil air sembahyang tu lah. Wuduk tu. Ini fardu, ini sunat. Yang mana fardu dalam wuduk, yang mana sunat dalam wuduk. Dia ada perkara sunat dalam wuduk. Dan baik. Ketiga yang kita tahu tu, tahu tipu daya syaitan. Dia tahu tipu daya syaitan. Dia tahu tipu daya syaitan. Seperti kedatangan ingat itu ini dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia tahu ingat itu ini adalah semuanya daripada syaitan. Masa tak sembahyang tak ingat pun. Bila sembahyang saja angkat takbiratul ihram, dia ingat macam-macam. Ingat itu, ingat ini. Terutama sekali perkara dunia lah. Ingat itu, ingat ini. Semua tu tipu daya syaitan. Yang tu dia tahu. Tu. Atau kedatangan tidak ikhlas padanya pada sembahyang. Dia tak ikhlas, kedatangan tidak ikhlas. Maknanya sembahyang tu bukan kerana Allah lah. Kerana lain daripada Allah. Kerana manusia dan sebagainya. Tak ikhlas. Dia tahu. Ikhlas tak ikhlas tu dia tahu macam mana. Tu. Dan pada wuduk. Dan tidak ikhlas itu pada wuduk. Pada wuduk, ambil wuduk tu kerana siapa? Bukan kerana Allah lah. Dan lain-lain. Tidak ikhlas pada lain-lain. Supaya apa? Supaya dapat kita menjauhikan dia. Bila tahu tu, kita boleh jauhkan daripada perkara-perkara tadi. Tu. Okay, sebentar. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Baik, kedua daripada 6 perkara sebelum sembahyang tu. 6 perkara yang nak menyempurnakan sembahyang sebelum masuk sembahyang tu. Apa dia? Wuduk sempurnanya. Wuduk yang sempurna. Maknanya kita nak masuk sembahyang, pastikan wuduk kita tu telah sempurna. Dalam 3 perkara. Wuduk yang sempurna pun ada 3 perkara juga. Pertama
Daripada 3 perkara penyempurnaan wuduk tu, ingat pada waktu basuh. Ingat pada waktu basuh mengambil wuduk itu. Ingat apa? Minta Tuhan suci hati kita. Maknanya kita kena ingat masa kita basuh pada wuduk itu, kita kena ingat kita minta pada Tuhan kita supaya Allah menyucikan hati kita, menyucikan daripada apa? Sifat dengki. Dengki itu apa dia? Dengki itu adalah satu penyakit hati yang dipanggil sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh syarak. Iaitulah yang kita dengki tu, dia hati dia teringin nak, dia suka apabila nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Dia suka. Dia suka kalau nikmat yang ada pada orang lain tu hilang. Tu dipanggil dengki. Maknanya dia tak boleh tengok orang senang lah. Dia tak boleh tengok orang lain senang. Dia rasa tak boleh duduk. Apabila nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, maka dia suka. Tu dengki. Kemudian takabur. Minta Allah Ta'ala sucikan hati kita daripada takabur. Takabur ni menolak kebenaran. Dia tak boleh terima kebenaran. Bila dia buat salah, orang cakap benda yang betul, dia tak boleh terima. Dia tolak. Itu takabur, membesarkan diri. Baik, kemudian khianat. Khianat ni tak boleh harap. Khianat ni bahasa kita panggil tak boleh harap. Khianat ni tak boleh harap. Maksudnya. Baik. Okay, jadi kita minta Allah Ta'ala sucikan hati kita daripada khianat. Dengki, takabur, khianat. Dan marah. Marah ni sifat juga. Sifat yang daripada syaitan. Sedangkan syaitan itu daripada api. Dan marah kepada orang lain. Jadi minta Allah Ta'ala suci hati kita daripada marah. Ketika mana kita ambil wuduk tu, jangan lupa, kita kena ingat dalam hati kita, kita minta Tuhan sucikan hati kita daripada penyakit dengki, penyakit takabur, penyakit khianat dan penyakit marah kepada orang lain. Tu pertama. Kedua daripada 3 perkara tadi ni, minta Tuhan suci badan. Minta Tuhan suci badan dan anggota kita yang dibasuh. Suci tu daripada dosa. Kita minta Allah Ta'ala sucikan badan kita daripada dosa. Kita minta Allah Ta'ala sucikan anggota wuduk kita daripada dosa. Ketika mana tu? Ketika hendak ketiga. Astagfirullahaladzim. Kemudian ketiga, yakni yang ketiga daripada 3 perkara tadi, hendaklah basuh dengan sempurna. Bila kita basuh anggota wuduk tu, pastikan kita basuh tu dengan sempurna. Macam mana yang kita sempurna tu? Rata pada anggota wuduk. Bagi rata. Basuh tangan tu bagi rata. Basuh muka tu bagi rata. Basuh dengan air, kemudian kena gosok. Gosok bagi sampai hak muka lah. Hak muka ni daripada tempat tumbuh rambut hingga bawah ni. Bawah ni. Bawah dagu ni. Pada tepi pula, bahagian anak telinga ni sampai sini. Maknanya kawasan ni kena ratakan air. Kena bagi sampai air. Jangan gosok depan ni saja. Jangan gosok depan ni saja. Kena bagi rata semua. Kena bagi rata semua. Kok celah-celah mata ni. Kena gosok semua ni. Kalau ada janggut, janggut ni dia ada 2 keadaan. Keadaan pertama, kalau dia jarang, ini kalau orang nampak kulit dalam ni, mana jarang lah. Dia wajib sampaikan air. Ni wajib sampaikan air. Kalau janggut dia tebal, duduk dekat pun tak nampak kulit dalam, seperti orang Arab dan orang Pakistan, maka dia sunat selati. Tak wajib sampai semua. Dia kena sunat selat. Kalau janggut jarang, wajib sampai air. Tu. Sebab janggut ni dalam hak muka lah. Hak muka ni. Hak muka ni sampai bawah ni. Ni semua muka ni. Ni. Ni semua muka. Sebab tu kalau orang perempuan, kalau dia punya sideburn dia tu panjang, ketika ambil wuduk, pastikan sideburn itu kena air. Jangan dia tarik kat belakang telinga dia, tak kena air, tak sah wuduk dah. Bila tak sah wuduk, maka tidak sah lah sembahyangnya. Tu. Pastikan kita ratakan. Kalau tangan sampai siku yang wajib, kita gosok. Lepas kita jurus tu, kita gosok. Tangan kiri ni gosok bagi rata semua. Yang ni pun sama juga. Bila jurus tangan kiri, kena bagi rata. Kena gosok dengan tangan kanan, bagi rata semua. Tu cara dah.
Hendaklah basuh dengan sempurna, yakni ratakan air basuhan itu pada sekalian anggota wuduk, berserta jangan lebih daripada 3 kali. Muka basuh 3 kali, jangan pergi lebih. Jangan pergi lebih. Wajib tu sekali, tapi sunat dah sampai 3 kali. Jangan pergi lebih daripada 3 kali. Sebab dikira membazir air. Boleh menjadi haram lah. Baik. Baik, habis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Ketiga daripada 6 perkara kesempurnaan sembahyang, yakni ketiga tu perkara yang sebelum sembahyang. Semua ada 6 perkara sebelum sembahyang dan 6 perkara ketika tengah sembahyang, dalam sembahyang. Yang ni ketiga daripada 6 perkara sebelum sembahyang. Apa dia? Pakaian sempurnanya pakaian kita tu. Sebelum kita nak sembahyang, pastikan pakaian kita tu macam mana. Sempurnanya sembahyang, pakaian itu dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara. Nak sempurna sembahyang, pakaian kita nak digunakan untuk sembahyang tu, dia ada 3 perkara. Pertama daripada 3 perkara yang kata pakaian yang sempurna tu macam mana? Pakaian halal. Pakaian yang kita pakai nak sembahyang tu, pakaian yang kita pakai untuk sembahyang itu adalah pakaian yang hasil daripada yang halal lah. Duit yang kita gunakan beli pakaian tu adalah hasil daripada yang halal. Maknanya jangan guna pakaian yang haram, seperti kita curi baju orang. Curi baju orang tak boleh, haram. Jadi guna pakaian yang haram tak boleh. Tak sempurna sembahyang. Memang sah sembahyang tapi tak sempurna. Gunakan pakaian yang halal. Yang kita beli itu guna duit kita sendiri. Jangan curi pakaian orang. Jangan beli guna duit yang curi. Tak mau. Kedua daripada 3 perkara yang kata sempurnanya pakaian sembahyang tu macam mana? Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Jadi pakaian yang kita nak gunakan masuk dalam sembahyang tu, pastikan tiada ada najis. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Pastikan tidak ada najis yang kena pada pakaian kita. Sebab apa? Sebab najis tidak boleh dibawa dalam sembahyang. Dan kalau najis tu sangat sedikit, contohnya darah nyamuk, darah nyamuk, dia kecil sikit sangat ada dekat pakaian kita, yang tu dimaafkan. Jangan banyak lah, jangan banyak. Kalau banyak tu, tompak besar tu, yang tu tak dimaafkan. Jadi pastikan pakaian kita tidak ada najis. Tak kira lah najis apa pun, najis cicak ke, burung ke, apa ke, dan sebagainya. Qala musannif, ketiga daripada 3 perkara yang kata kesempurnaan pakaian sebelum sembahyang tu. Apa dia? Pakaian yang membetuli dengan pakaian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang membetuli dengan pakaian yang Nabi suruh. Pakaian yang membetuli dengan pakaian Nabi suruh. Yang ni pakaian yang Nabi suruh lah. Macam mana? Seumpama bersih. Tu. Nabi suruh kita pakai pakaian yang bersih. Dan suci lah. Dan apa ni? Sempurna tutup ni. Taurat. Turat. Apa ni? Dan sempurna tutup bahu. Aurat ni. Aurat. Dan sempurna pakaian tu yang kita nak guna dalam sembahyang tu, sempurna tutup aurat. Tutup aurat lah. Pastikan pakaian yang kita nak guna tu ketika sembahyang tu, pastikan tutup aurat. Aurat macam mana aurat? Aurat perempuan dalam sembahyang macam mana? Kena tahu lah. Kecuali sekalian tubuh badan, kecuali muka dan 2 tapak tangan.
Muka sekalian tubuh badan orang perempuan, kecuali muka dan tapak tangan. Itu aurat perempuan dalam sembahyang. Pastikan pakaian tu menutup aurat. Tu. Dan tutup bahu. Tutup bahu. Tutup bahu. Pakaian yang kita nak gunakan dalam sembahyang tu pastikan tutup bahu. Dan kepala. Dan tutup kepala. Tutup kepala. Dan lainnya. Tu. Dan jangan pakaian kita bercampur. Takabur. Tu. Kita pakai pakaian tu yang menyebabkan kita jadi takabur. Rasa besar diri. Rasa hebat. Jangan. Kalau ada pakaian macam tu, bila kita pakai, rasa kita ni hebat daripada orang lain. Rasa takabur. Membesarkan diri. Jangan pakai. Pakaian macam tu jangan pakai. Carilah pakaian-pakaian yang bila kita pakai tu tak rasa takabur. Rasa macam sama macam orang lain. Tak ada rasa apa-apa. Baik. Ujub ni heran diri. Bila kita pakai pakaian tu, kita rasa heran diri. Aku ni terbaik daripada orang lain ni. Dia berasa diri dia hebat. Berasa diri dia tu lebih baik daripada orang lain. Jangan pakai pakaian tu. Bila pakailah pakaian yang bila kita pakai tak rasa apa. Sama macam orang lain. Tu. Dan megah sombong. Megah sombong. Pakaian yang menyebabkan kita megah sombong. Jangan pakai. Jangan pakai. Pakailah pakaian yang kita tak ada rasa apa-apa. Rasa sama semua macam orang lain. Macam tu tak apa. Kita pakai pakaian yang bila kita pakai tu rasa takabur, rasa ujub, rasa megah sombong. Yang tu kalau pakai juga memang sah sembahyang tapi tak sempurna sembahyang. Keempat daripada 6 perkara kesempurnaan sembahyang. Sebelum sembahyang, apa dia? Sembahyang dalam waktu. Sembahyang tu pastikan dalam waktu. Jangan sembahyang sebelum masuk waktu. Tak sah. Ataupun sembahyang di luar waktu, tak sah juga. Pastikan kita sembahyang tu di dalam waktu. Tu. Pastikan sembahyang tu dalam waktu. Sempurnanya sembahyang dalam waktu tu dalam 3 perkara. Pertama, mata engkau lihat akan perkara masuk waktu. Yang kata masuk waktu tu, dia ada 3 perkara. Pertama, mata engkau lihat akan perkara masuk waktu. Mata ni kena tengok. Bukti yang mengatakan telah masuk waktu. Tu seperti jam. Seperti kita tengok jam. Oh, masuk dah waktu. Tengok dengan mata. Maknanya sebelum nak sembahyang, pastikan mata kita tu tengok jam. Tengok jam masuk ke dah lagi waktu. Tu. Bayang matahari. Kalau orang dulu-dulu dia tengok bayang matahari. Bayang matahari. Sebab orang dulu-dulu kadang-kadang jam tak ada. Orang dulu mana ada jam. Kebanyakan tengok matahari. Tu. Orang dulu hebat. Walaupun dia tak ada jam, dia pun tengok matahari. Boleh tahu Zuhur masuk waktu mana, Asar masuk waktu mana. Tengok. Dan lain. Kemudian kedua daripada 3 perkara yang nak menyempurnakan tu, waktu tu. Telinga kita hendaklah mendengar. Telinga kita hendaklah mendengar perkara alamat masuk waktu. Seperti bang. Telinga kita sebelum kita sembahyang tu, pastikan kita dengar alamat ataupun tanda kata masuk waktu. Seperti kita dengar azan, dengar orang bang. Barulah boleh kita barulah kita boleh sembahyang. Sebab kita dengar orang azan dah. Gendang raya. Dulu-dulu ada gendang kan. Surau ada gendang. Dun. Sebelum orang nak azan tu digendang dulu. Jadi telinga kita dengar, barulah kita boleh sembahyang. Jadi gendang itu menunjukkan masuk waktu. Dan kokok ayam. Kalau waktu pagi ni kokok ayam berkokok. Berkokok. Itu menandakan masuk waktu. Dulu-dulu orang pakai yang tu lah. Orang tak tengok jam tak ada dulu. Dan lain-lain lagi lah. Banyaklah perkara-perkara yang menjadi tanda kata masuknya waktu sembahyang. Baik. Ketiga daripada 3 perkara yang kata waktu tadi tu, sempurna waktu tu
hendaklah hati engkau memikir. Memikir apa? Akan janji Tuhan. Pada pahala orang yang sembahyang di awal waktu. Hati kita kena fikir macam tu. Orang yang sembahyang di awal waktu, Allah Ta'ala bagi pahala yang banyak, yang sempurna. Dan dosa orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya dan lain. Dan hati kita juga kena fikir tentang jika mengeluarkan waktu sembahyang daripada waktunya, maka berdosa besar. Berdosa nah. Mengeluarkan waktu sembahyang dengan sengaja tanpa ada keuzuran dan sebagainya, maka berdosa. Jadi hati kita kena fikir macam tu lah. Hati kita kena ingat macam tu. Kena ingat yang pertama, orang yang sembahyang di awal waktu, Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala yang sempurna, yang banyak. Manakala orang yang mengeluarkan waktu sembahyang daripada waktunya, maka orang itu berdosa nah, berdosa tanpa ada uzur syar'i. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Kelima daripada 6 perkara kesempurnaan sembahyang sebelum sembahyang. Sebelum kita masuk sembahyang. Apa dia? Menghadap kiblat. Kena hadap kiblat. Pastikan kita sembahyang tu hadap ke kiblat. Kiblat kita sekarang adalah Kaabah. Kaabah. Hadap kiblat. Tu syarat dia. Nak sah sembahyang kena hadap kiblat. Sempurnanya menghadap kiblat tu dalam 3 perkara. Ada 3 perkara juga. Pertama daripada 3 perkara yang kata sempurnanya kiblat tu, betulkan kiblat. Betulkan kiblat dengan dada kita. Bagi dada kita tu betul dengan kiblat. Kalau dada kita tak betul kiblat, maka sembahyang kita tidak sah. Kedua daripada 3 perkara sempurnanya kiblat tu, hati kita jangan lupa. Hati kita jangan lupa. Dan dengan hati kita jangan lupa lah. Tu. Dan dengan sempurna ikhlas kepada Allah. Kena ikhlas. Sembahyang ni kena ikhlas. Semata-mata menjunjung perintah Allah. Allah tu Tuhan, kita ni hamba. Sembahyang kerana Allah. Ketiga daripada 3 perkara tu, anggota tetap dalam sembahyang kita. Anggota kita kena tetap. Sembahyang tu kena tetap. Anggota jangan bergaru sana, bergaru sini, bergoyang sana, bergerak sana, bergerak sini. Tu panggil tak tetap. Maksudnya kena khusyuk. Hati kena khusyuk. Tetap. Anggota kena khusyuk, iaitu tetap anggota. Tidak boleh bergerak sana, bergerak sini, bergoyang sana, bergoyang sini. Yang tu dipanggil tidak khusyuk. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Keenam daripada 6 perkara kesempurnaan sembahyang sebelum sembahyang tu. Apa dia? Niat. Niat. Sempurnanya niat dalam 3 perkara. Ada 3 perkara juga. Pertama daripada 3 perkara tu, kita tahu apa sembahyang yang kita kerjakan. Fardukah atau sunatkah? Kena ni lah, kena tahulah. Kita nak sembahyang ni, nak sembahyang apa? Sembahyang fardukah, sembahyang sunatkah? Kena tahu lah. Jangan sembahyang ikut-ikut orang. Orang sembahyang, kita sembahyang, tapi kita tak tahu kita nak sembahyang apa tu. Kena tahu. Kena tahu lah. Sembahyang dalam keadaan kena tahu. Yang kita sembahyang tu sembahyang sunatkah, sembahyang fardu? Tu pertama. Dan hendaklah sempurna qasad ta'arud ta'ayun. Kena sempurna qasad ta'arud ta'ayun. Apa dia qasad? Menyahaja sembahyang tu. Ta'arud, fardu kah sunat? Ta'ayun tentu. Kalau fardu apa? Zuhur kah? Asar kah? Maghrib kah? Kalau sunat apa? Sunat qabliyah kah? Ba'diyah kah? Sunat apa? Sunat gerhana bulan kah? Gerhana matahari kah? Apa? Sunat apa? Kena tentukan. Qasad ta'arud ta'yun tu kena sempurna. Dan lain daripadanya. Kena sempurna. Kalau tak sempurna, kita takut sembahyang kita tidak sah. Sebab apa? Qasad ta'arud ta'yun tu tak sempurna. Kedua daripada 3 perkara tu, kesempurnaan niat tu, hati kita hendaklah perasan
Apa ni? Perasaan. Kena ada perasaan gerun. Hati kita kena ada, hendaklah perasaan gerun. Kena ada perasaan gerun. Dan tetap. Hati kita ni kena ada perasaan gerun dan tetap. Sebab apa? Kerana sembahyang kita tu menghadap menyembah Tuhan. Kita sembahyang tu kita sembah Tuhan. Jadi hati kita ni kena ada rasa gerun, kena ada rasa tetap, kena tetap dan kena gerun. Sebab kita sedang menyembah Allah, Tuhan pemilik sekalian alam. Tu. Ketiga daripada 3 perkara tu, kesempurnaan niat tu, hendaklah kosong hati kita. Hati kita kena bagi kosong. Kosong hati kita tu daripada ingat itu ini. Kena kosong hati kita itu daripada ingat itu ini. Maknanya hati kita kena khusyuk. Hati kita kena khusyuk. Jangan ingat itu, jangan ingat ini. Hati kita kena tetap. Anggota kita kena tetap. Anggota kita jangan bergerak sana, bergerak sini. Garu sana, garu sini. Goyang sana, goyang sini. Hati pula kena tetap. Tidak ingat itu, tidak ingat ini. Itu kesempurnaan niat hati kita. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sekadar itu dulu untuk kali ini, live kali ini insya-Allah. Kita akan sambung semula pada hari-hari yang berikutnya insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian pada kali ini memberi manfaat untuk semua insya-Allah. Mudah-mudahan sembahyang kita lebih baik daripada sebelumnya insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kekurangan diri saya sendiri. Aquli qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.